Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton. Harap semua sihat sahaja. Pada kali ini saya ingin menceritakan mengenai apakah perbezaan antara minyak ATF dan CVT. Baik, zaman sekarang ni tentu anda sedar bagaimana semakin banyak kereta yang dijual dan telah pun berada di atas jalan menggunakan transmisi CVT. CVT ini dilihat menggantikan gearbox auto konvensional yang menggunakan kotak gear biasa. Kenapa boleh berlaku? Ini kerana CVT menawarkan banyak kelebihan seperti pemindahan kuasa enjin yang lebih baik dan pantas serta penjimatan minyak petrol serta lain-lain manfaatlah. Anda boleh tengok info mengenai CVT di link yang saya letak di sini. Klik di sini ya. Kebanyakan pengguna masih lagi keliru perbezaan minyak transmisi yang digunakan untuk transmisi CVT dan ATF. Apakah kesannya jika kita tersalah masuk minyak transmisi? Untuk tidak tersalah masuk minyak ke dalam kotak transmisi, kita perlu faham konsep terlebih dahulu untuk kedua-dua minyak ini yang mempunyai karakter berlainan. Pertama sekali, kita kena tahu apakah perbezaan sistem transmisi automatik konvensional dan transmisi CVT. Transmisi automatik atau lebih mudah disebut auto membuat pertukaran antara gear secara automatik dan masih menggunakan gear-gear berlainan untuk kelajuan yang berbeza. Kotak transmisi ini menggunakan minyak ATF iaitu Automatic Transmission Fluid. Minyak ini mempunyai tujuan khas untuk menghasilkan fluid coupling sebagai friction clutch dan menghasilkan penukaran gear planetary secara penguncian dan pelepasan hidrolik. Sistem ini mempunyai gear yang tertentu dan mempunyai parking pole untuk menghalang kereta ke depan atau ke belakang pada syaf pengeluaran. Selain itu, minyak ATF juga menjadi bahan pelincir utama untuk transmisi ini kepada semua gear untuk mengurangkan geseran bila mana kereta bergerak. CVT pula ialah singkatan untuk Continuously Variable Transmission. Ini bermaksud ia tiada gear dan menggunakan sistem puli. Boleh tengok di link ini untuk belajar bagaimana sistem berfungsi, bagaimana CVT ini berfungsi. CVT tiada gear dan boleh mengubah rasio secara berterusan tanpa takut perubahan yang terkejut antara setiap rasio. Sistem CVT ini membolehkan shaft masuk untuk mengekalkan angular velocity. CVT menggunakan dua jenis belt mengikut pengeluar transmisi tersebut, iaitu antara rantai getah atau besi. Perbezaan utama pada minyak gear CVT ialah minyak ini perlu menghasilkan lebih banyak geseran dan bukan mengurangkan geseran. Ini kerana sistem transmisi ini menggunakan getah atau besi yang perlu mencengkam puli dan perlu diberi minyak yang bersifat mencengkam untuk mengelakkan rantai tersebut tergelincir semasa beroperasi. Jadi, daripada sini, anda semestinya sudah faham kan apakah yang akan berlaku jika kita meletakkan minyak transmisi yang salah pada sistem yang salah. Kerosakan yang teruk akan berlaku. Contohnya, jika CVT dimasukkan minyak ATF, beg CVT akan tergelincir dan dinding puli akan calar. Jika transmisi ATF dimasukkan dalam minyak CVT pula, geseran akan berlaku pada gear yang akan semakin bertambah dan gear yang akan semakin cepat haus dan rosak. Antara tanda-tanda bahawa anda tersalah masukkan minyak pelincir ialah bunyi enjin pelik seperti berketuk-ketuk, kereta terhenti atau termenung selepas penukaran gear, gear tak boleh nak tukar, penukaran gear yang sangat kasar, beg tergelincir dan clutch terkunci serta tidak bergerak. Jadi, berapa lamakah anda ada untuk membuat pembetulan? Jika anda termasukkan minyak ATF dalam CVT, seberapa cepat transmisi anda rosak adalah berdasarkan berapa banyak rasio minyak ATF tu masuk. Sebabnya transmisi CVT ni bila buat penukaran minyak tidak boleh dikeluarkan semuanya, tidak seperti transmisi ATF. Untuk transmisi CVT, kita memang tak boleh keluarkan minyak pelincir sepenuhnya bila anda tersalah masuk.
akan ada percampuran minyak CVT dan ATF di dalam sistem. Transmisi CVT anda mungkin masih boleh beroperasi untuk jangka masa pendek kerana masih ada sedikit minyak CVT dan mempunyai geseran yang cukup untuk kekal beroperasi. Lama-kelamaan, walau bagaimanapun, kesan kerosakan yang kekal akan berlaku, terutamanya pada dinding puli, dan akhirnya anda terpaksa overhaul seluruh transmisi. Apa yang anda perlu buat? Jangan hanya sekadar tukar minyak sahaja ya. Perbuatan menukar CVT filter dan buang minyak dalam oil pan CVT kat bawah tu tidak akan menukar sepenuhnya minyak dalam transmisi tersebut. Apa yang perlu buat ialah pergi ke bengkel yang boleh buat transmisi flushing, yang mana minyak yang bercampur tersebut akan dikeluarkan melalui laluan penyejukan ke mesin flushing. Apabila semua minyak telah dikeluarkan, barulah minyak CVT yang baru akan dimasukkan ke dalam sistem. Jadi, bagaimana perkongsian saya pada hari ini? Harap dapat membantu anda untuk sekurang-kurangnya tahu kenapa dan bagaimana jika tersalah masuk minyak transmisi antara ATF dan CVT. Anda pernah hadapi masalah ni? Tolong kongsikan cerita anda di bawah supaya orang lain pun akan lebih berhati-hati pada masa akan datang. Jangan lupa tekan subscribe, dan kalau suka video ini, tekan butang like. Kongsikan ke sosial media anda. Assalamualaikum dan jumpa lagi video yang akan datang.